Allah sebut dunia yang kamu duduk ni, kamu kena ingat mata'ul ghurur, nikmat sekejap. Sebagaimana kita ambil gula, kita ambil letak atas lidah kita. Bila kita letak pada lidah kita, kita rasa manis. Berapa lama manis tersebut? Sekejap je. Bila telan masuk, hilang manisnya. Ni dipanggil mata, sekejap. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ketika mana datangnya saat yang disebut dengan kematian pada seseorang, hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika mana saat kematian bagi orang yang kufur itu, lalu mulut mereka sentiasa sebut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, pulangkan balik aku dan bagilah peluang pada aku untuk aku kembali hidup di dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, mudah-mudahan bila aku diberi peluang untuk kembali balik, nescaya aku akan buat balik amalan yang aku tertinggal sewaktu mana hidup di dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, katanya Allah, itu kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut-mulut kamu saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di saat itu kamu sudah berada dan berada di belakang kamu ialah barzakh, kamu akan sampailah pada saat yang kamu dibangkitkan nanti, yang disebut dengan hari akhirat. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pengurusi majlis, pengurusi dan ahli atan kuasa masjid, para alim ulama, para muslimin, muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah masih lagi memberi kasih sayang Allah untuk kita, di mana sempat kita masih lagi diberi peluang untuk kita duduk dan kita menetap di atas muka bumi Allah ini. Sementara saat yang kita akan sampai satu masa yang kita akan dipanggil dan dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah sayang pada kita, Allah gerakkan jasad kita, kita datang seketika di majlis ilmu sebegini. Syukurnya di saat mana ramai di kalangan kawan-kawan kita tidak diberi nikmat sebegini. Tiba-tiba kita diberi untuk disuntikkan sikit rasa kesedaran tentang persiapan perjalanan hidup kita ini, supaya kita tidaklah mati dalam keadaan yang tergelincir, ataupun kita tidaklah dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan yang menakutkan dan menggerunkan. Kerana betapa ramai di kalangan kita yang telah meninggal dunia dalam keadaan yang tak bersiap pun untuk menghadap di hadapan Allah. Bahkan kita dapati di kalangan kita betapa ada di kalangan kita yang masih lagi leka dan hanyut dengan kehidupan ini, sehingga kan kita tidak ada bekalan apa-apa pun untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang dirasa bahawa dia ada bekalan, dia rasa bahawa dia dah cukup dah bekalan, tapi bila dia mati masuk saja dalam kubur,
tatkala mana masuk saja dalam kubur, dilihatnya amalan dia kosong untuk menghadap di hadapan Allah. Satu benda yang menakutkan dan menggerunkan. Kalau perhatian sekalian rajin baca dan rajin kita lihat beberapa dalam kitab-kitab cerita tentang mengenai bagaimana kehidupan manusia bila masuk saja dalam kubur, masing-masing timbulnya penyesalan. Bukannya tak masuk dalam kubur lagi, belum lagi masuk dalam kubur. Kalau kita rajin baca dalam Al-Quran Karim, kita akan dapati betapa ada di kalangan kita sebut pada malaikat. Sebut pada malaikat ni, waktu mana lihat saja malaikat datang untuk mencabut nyawanya, lalu dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu sekejap pada Allah, biar aku ni jangan mati lagi malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh sekejap saja, jangan bagi mati. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh dah sekarang. Lalu Allah jawab, belum lagi masuk dalam kubur, belum lagi yang disebut dengan masuk barzah. Allah sebut bila dia kata dia nak buat amal saleh, yang dia tak sempat nak buat amal saleh ini, lalu katanya Allah Subhanahu wa taala, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah kematian bila sampai saat ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu kalau Allah tangguh juga umur kamu ni, Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan buat lagi. Sama je kamu akan ulang dalam kehidupan kamu perbuatan tersebut. Ini di antara ayat yang Allah cerita tentang mengenai manusia, fi'il perangai manusia. Dan kita harap kita bukan demikian. Kalau tuan-tuan ingat balik ayat yang saya baca di awal-awal tadi, ayat yang bila saat mana orang dah mula masuk dalam kubur, Allah cerita tentang yang pertama penyesalan manusia ini akan berlaku bila saat melihat kematian itu datang. Bila kita tengok saja kematian kita datang, kebanyakan manusia dia akan sebut laula aqartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Itu penyesalan yang pertama yang keluar daripada tubuh badan manusia. Dan ini yang orang yang tahu benda apa yang akan berlaku di hadapan dia, dia akan menyesal. Apatah lagi orang yang masuk dalam fasa yang seterusnya, lepas pada mati juga minta lagi dengan Allah. Hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika mana datangnya waktu mana saat kamu mati tersebut, mula kamu dalam keadaan yang kamu dah mula diusung, kamu dah terasa dah pada diri kamu diusung dan dibawa ke kuburan itu. Saat mana mula nak letak saja jasad dia dalam kubur ini, dia sebut pada Allah Subhanahu wa taala, dia kata hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, pulangkan balik aku ke dunia ya Allah. Rabbirji'un, aku nak balik semula. La'alli a'malu salihan fima tarak, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal ya Allah. Betul lah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila saja jenazah itu mula bergerak keluar daripada rumah seseorang, mayat ini keluar daripada rumah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yutbi'ul mayyit salasah. Ada 3 benda yang sedang mengikut jenazah yang keluar daripada rumah itu. Yang keluar jenazah yang diiring ini, bila jenazah ini bergerak saja untuk memasuki alam perkuburan, Rasulullah kata ada 3 perkara yang sedang mengikut dia. Mengikut pada jenazah kita ni waktu mana kita mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut maluh, yang pertama harta benda dia, kenderaan dia, segala pakaian dia, segala pingat dia. Yang ni yang turut serta bersama dengan diri dia saat mana jenazah itu bergerak. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa ahluh, keluarga-keluarganya, anak beranaknya, adik-beradik dia mengikut sama mengiringi jenazah yang bergerak ini. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang ketiga wa amaluh, amalan yang sedang bergerak sama yang kamu tak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian lepas pada itu Rasulullah sebut wa yabqa wahid wa yarji itsnan, yang kekal dengan kamu satu je, kata Rasulullah. Bila jenazah itu letak saja dalam kuburan itu,
Yang kekal dengan kamu satu, amalan kamu saja. Yang dua ni akan pulang, akan balik. Apa dia? Harta benda kamu akan balik. Adik-beradik kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, semua akan balik. Keluarga kamu ni balik, dia panjang je tengkuk, dia tengok je jenazah kita turun. Lalu tak ada seorang pun di kalangan kita ni yang sanggup terjun turun bersama dengan kita di alam barzah itu. Kemudian Rasulullah sebut, amalan inilah yang menolong kamu. Waktu mana dia sebut, wahai Tuhanku, aku nak pulang balik ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan tarakt. Lalu katanya Allah, kalla, kalimah yang buang masa je katanya Allah. Sembang kencang je kamu ni, senang kita ni. Hidup kamu ni, hidup dalam keadaan yang kamu ni cakap, buang masa je kamu cakap demikian. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Mulut kamu je bercakap demikian katanya Allah. Kalimah yang tak ada benda apa dah yang patut kamu keluar. Wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kamu tu, kamu akan melalui saat yang disebut dengan alam barzah, sampailah kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini penyesalan yang kedua. Penyesalan ketiga kebanyakan manusia bila bangun di padang mahsyar. Kekala mana bangun di padang mahsyar, manusia yang tak bersedia, na'udzubillah min zalik, yang kita harap bukan kita, tetapi yang digambarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bila bangun di padang mahsyar, masing-masing tengok. Lalu waktu mana mereka tengok keadaan yang berlaku di padang mahsyar, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Bila tengok saja keadaan di padang mahsyar, timbul penyesalan. Mujrim maknanya bila Allah tunjuk dengan mata kepala orang-orang yang buat dosa di atas dunia, hidup dalam keadaan yang hanyut dan leka, yang saya maksudkan di awal-awal ini. Ramai di kalangan kita ni yang hidup dalam keadaan yang leka dan hanyut. Bila leka dan hanyut, tahu-tahu mati. Bila dia mati saja, dia mati ni, waktu mana dia mati, dia bangun pada mahsyar, lalu dia tengok, Allah tunjuk dengan mata kepala dia bagaimana manusia yang kufur ini tercampak dalam neraka Allah. Bagaimana saat neraka tu bunyi neraka ni, bunyi rap, iza ulqu fiha sami'u laha. Bila campak saja orang-orang dalam neraka ni, bunyi rap bunyi, sami'u laha syahiqan. Neraka tu bertempik meraung. Waktu mana sambar saja orang yang tercampak dalam neraka tu, bunyi neraka ni syahiqan wahya tafur. Neraka ni macam nak pecah bunyinya dalam keadaan nak bakar manusia. Lalu mulut mereka kata apa dia? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami lihat dah, kami dah nampak dah ya Allah. Wa sami'na, kami dengar dah ya Allah, kami dengar dah bagaimana jerit pekik dalam neraka Allah, bagaimana hilai tawanya manusia dalam syurga Allah. Lalu dia kata apa dia? Wa sami'na farji'na, balik semula kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal salih dah ya Allah. Inna muqinun, sekarang kami dah mula yakin dah dengan apa yang berlaku itu ya Allah. Para hadirin sekalian, malam ni kita bercakap tentang barzah di hadapan kita. Tuan-tuan, bila kita sebut barzah, maknanya depan kita ni, dalam perjalanan hidup kita ni, kita tak terhenti dengan keadaan yang kita berhenti hidup atas dunia saja. Kita kena letak dalam pemikiran kita ni, dalam setiap minda kita, bahawa aku ni akan ada lagi perjalanan di hadapan aku. Dalam hidup kita ni, jangan kita sentiasa bercakap tentang dunia yang kita nak kena tinggal, tetapi belajarlah untuk kita bercakap tentang bagaimana barzah yang kita akan pergi. Untuk apa kita nak bercakap tentang dunia yang kita nak kena tinggal? Yang kita nak pun tak nak ke tak nak, kita terpaksa tinggal juga. Tetapi mari kita bercakap tentang barzah yang kita akan hidup di saat tersebut. Bagaimana perjalanan hidup di alam barzah ini? Yang kita kena faham, bila kita hidup di atas dunia ini, Allah tak berhenti dengan hidup dengan dunia. Tetapi sebelum daripada Allah nak jadikan alam barzah, alam yang diulang dan diingatkan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, doa pada Allah biar kamu selamat di saat mana kamu di dalam barzah nanti. Bahkan Rasulullah berulang kali Rasulullah sebut, al-qabru
awwalu manazil. Kubur itu rumah yang pertama dalam hidup kamu. Rumah yang kamu tinggal sekarang bukan rumah kamu pun. Rumah ni kamu tumpang je. Yang kamu naik kenderaan sekarang bukan kenderaan kamu pun. Yang ni kamu tumpang je. Kamu kena belajar hidup untuk kamu faham benda demikian. Anak-anak yang kita tinggal bersama, bergurau senda dalam hidup kita, ini nikmat yang sekejap yang Allah bagi. Kena belajar untuk kita letak dalam jiwa kita, aku ni segala benda yang ada ni Allah bagi sekejap. Pinjam. Ulama kata ada dua benda keadaan yang kita kena rasa pada diri kita. Sama ada kita menumpang je atas dunia ni, sedang tumpang sekejap je, sebagaimana kita tumpang kenderaan orang. Kita sekejap je naik atas kenderaan orang, kemudian kita akan turun. Demikian juga kita menumpang rumah orang sekejap je, sebagaimana kita datang ke masjid ini, kita menumpang sekejap saja, sekejap lagi kita akan keluar daripada masjid ini. Dunia ni pun kena rasa kita menumpang, kena rasa dalam hidup kita, aku sedang menumpang ya Allah. Rasa menumpang tu kena ada. Yang kedua, kena rasa meminjam. Pinjam je sekejap je dalam hidup kita. Segala benda yang ada pada kita pinjam. Rumah kita tengok, pinjam je tu. Jasad kita yang ada ni pun pinjam juga. Bukti kita pinjam kat mana? Bila kita terbaring, jenazah kita ni bila terbaring saja tak bergerak, orang tak panggil dah nama kita. Orang tak panggil dah ni Ahmad, ni Muhammad, ni Zainab, ni Fatimah. Tak, orang panggil apa dia? Ni mayat dipanggil. Ni mayat dah, ni jenazah dah. Ahmad kat mana Ahmad? Ahmad dah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Muhammad kat mana Muhammad? Muhammad dah kembali pada Allah. Habis tu yang kamu tahan apa dia jasad kamu? Yang kamu hidup sibuk sangat nak jaga badan, sibuk jaga badan tak jaga amalan. Berapa ramai di kalangan kita ni yang habis masa jaga badan, beli alat-alat kosmetik nak putihkan muka, beli alat-alat kosmetik nak suruh badan ni tegap. Kita rela makan macam-macam gaya alat-alat dengan tujuan nak suruh makan pil anti penuaan, jangan bagi tua dan sebagainya. Tahu-tahu tua juga kita. Kenapa kita jadi demikian? Maknanya apa dia? Kita jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan dunia yang penuh dengan tipu daya ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut dunia ni penuh dengan ghurur. Innamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Dunia ni penuh dengan tempat permainan. Walahwun, melekakan kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut dunia yang kamu duduk ni, kamu kena ingat mata'ul ghurur, nikmat sekejap. Sebagaimana kita ambil gula, kita ambil letak atas lidah kita. Bila kita letak pada lidah kita, kita rasa manis. Berapa lama manis tersebut? Sekejap je. Bila telan masuk, hilang manisnya. Ni dipanggil mata, sekejap. Kita ambil yang disebut dengan lada, ambil letak di lidah kita ni. Bila kita letak di lidah kita ni sebut, lepas pada tersebut kita letak di lidah kita, pedas sekejap. Berapa lama pedas? Sekejap je. Ni mata dipanggil. Mata nikmat sekejap. Tidur nikmat sekejap. Jalan nikmat sekejap. Mata dipanggil mata'ul ghurur. Bukan sekadar yang demikian, ghurur, penuh dengan tipu daya dalam hidup kamu, terpedaya dalam hidup kamu. Habis tu benda apa yang kita kena siap? Benda yang untuk kita kehadapan ini, benda yang kita kena hadapan ini, supaya kita tidak terpedaya. Kenapa? Kerana ramai orang yang mati dalam keadaan terpedaya. Ramai orang yang mati dalam keadaan yang tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Sering kali saya sebut di dalam kuliah di mana-mana pun, kalau tuan-tuan rajin baca dalam Al-Quran lagi dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang beberapa kelompok manusia yang dia dimati dalam keadaan yang dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, seramai mana ustaz orang yang tak bersedia menghadap depan Allah dibandingkan dengan orang bersedia? Dalam kitab-kitab kalau kita kaji, kita dapati hampir 90% manusia mati dalam keadaan tak bersedia menghadap depan Allah. 10% saja yang bersedia. Yang mati ni ramai mana yang tak bersedia pun. Kalau kita baca dalam Al-Quran contoh manusia yang tamu, yang mati dalam keadaan hanyut dengan dunia ini, siapa dia? Kita baca dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Ada orang yang hidup dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Kita tanya siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Ramai sangat. Di kalangan kita ni, ramai sangat yang mati dalam keadaan buat zalim padanya sendiri. Buat khianat pada diri sendiri. Bila kita khianat pada diri kita sendiri? Bila kita dengar azan, kita tak datang sembahyang, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Bila kita ada peluang untuk derma, tiba-tiba kita tak derma, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Bila kita ada peluang untuk baca Quran, tiba-tiba kita tak baca Quran, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Kita ada peluang untuk bangun tahajud, tiba-tiba kita tak bangun tahajud, kita sedang buat khianat pada diri kita sendiri. Allah tak pernah buat khianat pada kita. Allah sebut dalam Quran, Allah tak pernah pun buat khianat pada kamu, hai manusia. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang buat khianat pada diri kamu sendiri. Siapa orang ni? Saya biasa sebut contoh yang mudah. Ramai di kalangan kita ni yang dia tak boleh baca Al-Quranul Karim. Bila tak boleh baca Al-Quranul Karim, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Al-Quran malam ni, tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan jangan bagi mati. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Baru Quran baru ni masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran kamu hidup atas dunia, boleh baca tak Quran? Tak boleh, malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi pada kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kamu hidup tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kenapa kamu? Kamu buat apa dia? Quran tak boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh dia sebut. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Menandakan apa dia? Kamu tak bersiap, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Saya ulang yang ni krisis yang sedang berlaku di bumi Malaysia sekarang. Krisis yang besar yang kita sedang alami. Bila tulisan Jawi dihapuskan oleh seorang menteri dahulu, bila dihapuskan tulisan Jawi, yang menyebabkan ramai orang kita buta Al-Quran Karim. Tak boleh baca Al-Quran Karim. Orang kita boleh cakap, orang putih boleh cakap. Boleh yang disebut dengan, boleh yang namakan dengan dalam hidup dia untuk cakap bahasa-bahasa yang lain. Nak sebut Al-Quran tak berhenti. Itu baru Al-Quran baru. Mati dalam keadaan zalim pada dirinya sendiri. Mati masuk dalam kubur tak kenal alim ulama. Yang mati masuk dalam kubur tak kenal alim ulama, nak jawab apa dia? Masuk dalam kubur, mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar dengan siapa? Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dia jawab balik pada malaikat. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dalam ayat ni Allah tanya, qalu alam, waktu mana innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Masuk saja dalam kubur dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Malaikat tanya balik pada dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Allah cerita orang dalam kubur ni jawab pada malaikat. Dia jawab pada malaikat, dia kata, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu, malaikat. Tak sempat malaikat, tak sempat. Nak belajar ke, nak duduk ke, nak mendengar ke, nak membetulkan diri ke, tak sempat malaikat dalam hidup. Mati dalam keadaan timbunan harta yang banyak, tak sempat nak bersedekah. Mati dalam keadaan yang apa dia? Kereta kenderaan dia ni 2-3 buah kat rumah dia, kenderaan dia. Pada masa yang sama tak pernah pun pergi ke Mekah. Mati macam ni bahaya, tuan-tuan. Mati yang ni, ada orang yang hidup demikian, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya pada dia, kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah di atas dunia, malaikat. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ingat ke Allah ni buat bumi itu sempit sangat ke untuk kamu? Tidakkah di atas dunia dahulu kamu hidup, bumi itu kan luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak fatuhajiru fiha?
kamu berhijrah di atas dunia dahulu. Kamu berusaha untuk mengubah diri kamu, menjadikan kamu taat pada Allah. Lalu katanya malaikat, beginilah, tak payah cerita panjanglah, faulaika ma'wahum jahannam, kesudahan kamu Allah telah sedia neraka jahannam untuk kamu. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. Ada orang yang jenis macam ni. Orang yang hidup, kita tengok dia zahirnya nampak baik, tapi batinnya jahat, batinnya khianat pada diri dia. Ada kan orang yang hidup dia, kan ada ibu-ibu yang sebut, ustaz, anak saya ni baiklah ustaz, suka tolong orang, dia tak mencuri, tak khianat, tak menipu, tak pernah berzina, tak pernah beli nombeko, tak pernah semayang, tak pernah tutup aurat ustaz. Yang jenis hidup dalam keadaan sebetak, dia panggil. Dia memang tak buat benda yang, dia tak buat benda yang jahat, tapi dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Ada kan orang demikian, kita berjumpa dengan dia, kalau berjumpa dengan dia, dia senyum je, senyum, bagi salam ustaz, hormat kita, tapi semayang pun tak. Ada orang yang kita berjumpa dengan dia, dalam keadaan yang kita berjumpa dengan dia, dia ni bercakap lemah lembut, bercakap elok je dia bercakap, tapi aurat pun tak tutup. Macam mana dia boleh dianggap dia selamat untuk dalam di alam barzakh? Yang ni yang terkencing ni, yang terkencing dalam kubur, yang terkeluar tak boleh nak sebut Allah, dia sebut demikian. Masuk dalam kubur tu, dia minta, ya Allah balik kejap je, nak minta supaya nak hidup kembali di saat mana dia mula dalam keadaan di barzakh tersebut. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan baca dalam Al-Quran, orang yang masuk dalam kubur, yang ni pun ramai juga di kalangan kita. Masuk di alam barzakh, bila masuk saja di alam barzakh, tiba-tiba pandang kiri kanan, tengok kosong amalan, tak ada langsung amalan. Allahu Akbar. Orang yang dimatikan dalam keadaan yang, orang yang mati dalam keadaan sesat dalam hidup dia. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi. Dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nak tak kalau aku cerita orang yang akhsarina a'mala, rugi amalan-amalan yang dia buat. Maksudnya masuk dalam kubur, tengok tak ada amalan. Tuan-tuan nak buat macam mana? Bila tuan-tuan masuk dalam kubur, kita dah buat dah amalan, buat, tiba-tiba masuk dalam kubur, tengok kosong, amalan kita tak ada. Tengok solat tak ada, zakat tak ada, haji tak ada, kelam kabut kita di saat tersebut. Kenapa kosong? Allah sebut, kenapa kosong? Allah sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dia biarkan waktu mana dia hidup, dia tak betulkan jalan hidup dia, dia biarkan sesat sepanjang perjalanan hidup dia. Dia jadi macam ni para hadirin sekalian. Saya nak sebut, ramai di kalangan kita ni, dia buat amalan, tapi amalan yang dia buat tu, dia tak jaga benda yang boleh menghancurkan amalan. Kita jaga amalan biar banyak, tapi kita tak kira benda yang boleh menghancurkan amalan. Sebagaimana saya buat contoh yang mudah, orang yang biasa tahan bubu kan, bila orang tahan bubu ikan ni, bila dia tahan saja, dia tak tu, ikan masuk, tapi kat belakang dia tak tutup, yang menyebabkan bocor. Ikan memang masuk, tapi bocor. Demikian juga dengan amalan kita. Ramai orang kita buat amalan, tapi kita tak sedar amalan kita bocor, amalan kita tak diterima di sisi Allah. Kita buat contoh apa dia? Benda yang tidak diterima di sisi Allah dalam hidup kita. Ada 3 tempat yang biasanya membocorkan dalam hidup kita, menjadikan amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Ulama-ulama kata, yang pertama, kamu tak jaga akidah kamu, pegangan kamu, tercampur pegangan kamu dengan Islam. Yang ni yang menyebabkan kerosakan. Bila masuk saja dalam kubur, tengok akidah kita rosak rupa-rupanya. Masuk dalam kubur je, tengok pegangan kita silap. Kat mana kita silap? Pegang ni dalam hidup kita ni, tak terima Islam sepenuhnya, terima Islam tapi terima separuh, dan kufur Islam yang separuh yang lain. Allah ramailah tuan-tuan,
saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau saya boleh berterus terang pada tuan-tuan, ramai di kalangan kita ni tu tak kira terjebak dengan ajaran sesat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata umat aku akan pecah sebanyak 73 puak. Hanya satu puak saja yang bersama dengan aku. 72 lagi sesat dalam hidup mereka. Siapa yang sesat? Ramai kan di kalangan kita ni, kita tak percaya pada Islam sepenuh. Keyakinan kita ni, kita ingat Islam ni untuk sembahyang puasa je. Tapi bila bab ekonomi, kita tolak Islam. Ramai mana orang kita dalam bab yang namakan dengan Islam, dia terima Islam ni untuk sembahyang, puasa, zakat, haji je dia nampak. Bila bab politik, dia tolak politik Islam. Ramai mana di kalangan kita kan? Bahkan ramai di kalangan kita sebut politik suku, agama suku, ustaz dia sebut demikian. Kita tanya balik, kalau politik suku, agama suku, orang yang masuk dalam politik ni tak ada dosa pahala ke? Orang masuk dalam politik ni tak ada syurga neraka ke? Orang yang terlibat dalam politik ni, dia bebas dalam hidup dia tanpa pegangan dosa pahala dalam hidup dia? Tak. Maha suci Allah, Allah menjadikan semua kehidupan ini cukup sempurna dengan ajaran beragama. Sampai di kalangan kita ada yang sebut, jangan sebut politik dalam masjid ustaz. Orang kita ni sebut demikian. Kita tanya kenapa? Apa masalah nak sebut politik dalam masjid? Apa benda yang menyebabkan rosaknya politik? Habis tu orang belajar siasat syariah tu untuk apa dia? Kita tanya balik, kerana kita disesatkan dan disesatkan oleh barat ini sendiri. Kita sesat dalam hidup kita. Politik ini ada dalam Islam. Islam mengajar politik Islam. Macam mana cara untuk kita nak hidup mentadbir alam ini sendiri? Ini dinamakan dengan politik. Cuma bila datangnya pahaman-pahaman barat yang menyesatkan sistem hidup kita, lalu kita tolak politik Islam dan kita tak terima cara hidup demikian. Habis kita terima apa dia? Orang kita terima Islam liberal yang menyesatkan. Orang kita terima pahaman nasionalis yang menyesatkan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan di kalangan kita orang yang mengajak orang kepada asabiyah, yang disebut dengan nasionalis dalam hidup. Bukan di kalangan kita orang yang hidup dalam keadaan, gambaran hidup dalam keadaan sekularis. Bukan di kalangan umat Islam. Bila tuan-tuan kita terganggu saat tersebut, bila kita dekat nak meninggal dunia, bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Datang dekat dengan kita, syaitan sebut apa dia? Wahai anakku, jangan mati dalam Islam, jangan mati dalam Islam, tetapi matilah dalam Yahudi. Katanya syaitan pujuk di saat ini. Syaitan ni pujuk menyamar menjadi arwah ayah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berhati-hati saat itu. Saat yang paling penting. Bila kita dekat dengan kematian ni, satu benda yang kita kena faham, gangguan yang berlaku. Tengoklah orang yang dekat nak meninggal dunia, gangguan tu berlaku. Mulut dia mengacau, kata-kata dia pun pelik-pelik yang keluar ni. Kenapa jadi demikian? Kesakitan yang amat sangat dengan kematian. Bila dekat dengan kematian tadi, syaitan datang. Rasulullah kata, orang yang dekat nak meninggal dunia bagaikan jatuh dalam lautan dan dia hampir lemas dalam lautan. Tuan-tuan bayang orang yang nak lemas macam mana? Capai kanan kiri, semua dalam keadaan jam mereka dalam keadaan tak tahu nak pegang kat mana dah. Semuanya lembik-lembik dan air saja. Di waktu itu pantang orang campak sajalah apa benda, dia akan paut dan dia akan pegang. Saat itu syaitan datang. Syaitan kata nak samat. Katanya syaitan nak samat. Dia kata ya nak samat. Kalau kamu nak samat, kamu mati dalam Yahudi, sebagaimana ayah yang mati dalam Yahudi dahulu. Kita pun cuba usaha, tak nak. Kita sebut tak nak tu, syaitan datang sebelah kiri pula. Rasulullah sebut syaitan datang sebelah kiri, pujuk ni, wahai anakku, ini ibu kamu, ibu yang pernah menyusukan kamu, wahai anakku. Kamu lihat ni, dada inilah yang pernah menyusukan kamu, wahai anakku. Syaitan pujuk di saat tersebut. Pujuk apa dia? Pujuk goncangkan keyakinan. Matilah dalam Kristian, wahai anakku, kerana mati dalam Kristian ini masa yang terbaik untuk kamu bersama dengan ibu. Dia sebut demikian. Allahu Akbar. Tak kuat tuan-tuan, tak kuat kita, tak mudah kita nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat tersebut. Payah, tak mudah sebagaimana kita boleh sebut sekarang. Nak gambarkan susahnya gambaran nak boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini.
Sukar di saat tersebut. Di Malaysia ni, saya sebut banyak kali, syaitan tak datang dan dia tak sebut Yahudi. Tak datang, dia datang di Malaysia ni, dia tak sebut matilah dalam Yahudi, tak. Kerana kita kenal Yahudi, kerana jauh kita dengan Yahudi. Tapi dia datang kat Malaysia ni, dia kata apa dia? Wahai anakku, matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah dalam Islam nasionalis. Matilah dalam Islam demokrat. Matilah dalam Islam yang demikian. Kita pun pening kepala. Bunyi Islam juga ni. Kita dengar demikian. Bunyi Islam juga ni. Jomlah, tak apalah, kita mati. Jangan main-main, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan, kalau orang terlampau sakit, doktor hulu je nak tanda tangan tak untuk operation. Doktor bagi saja terlampau sakit. Bila terlampau sakit, doktor hulu surat supaya tanda tangan, sign mati misal contohnya. Sign bersedia untuk kalau berlaku apa-apa saja. Kita pun tanda tangan je, nak suruh selesai. Nak suruh selesai. Demikianlah saat kematian. Saat kematian. Ramai kita mati dalam keadaan yang tidak mukmin. Mati dalam keadaan sesat, yang tamu. Yang kedua, kat mana yang kita silap? Kesilapan yang senang untuk terjadi dalam ibadah. Ibadah kita lagi tua, lagi tak jaga ibadah solat. Lagi berusia, lagi kita berusia dalam hidup, ramai di kalangan kita tak jaga solat tak jaga. Harta benda ni lagi sayang. Lagi dunia tu lagi besar. Lagi kita hujung usia, lagi simpan harta. Padahal harta kita ni dah kita tak boleh guna dah. Bila kita mati nanti, kita tak guna dah. Tapi orang kita tak. Lagi berusia, lagi rosak dalam ibadah. Rosak dalam ibadah. Ibadah menjadi rosak. Yang menyebabkan dia masuk dalam kubur, tengok sembahyang dia tak diterima di sisi Allah. Tengok yang dinamakan dengan amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Dua. Yang ketiga, orang yang sesat dalam hidup ni, sesat di sudut akhlak. Bila kita sampai saat penghujung usia tak boleh jaga akhlak. Akhlak ni jadi hodoh. Kencing sambil berdiri. Kita tak rasa lagi. Tak apalah, orang tua dah, kita sebut demikian. Bila kita dah tua dah, tak ada siapa dah nak memandang kita. Kita tak jaga akhlak. Mulut kita ni dalam keadaan yang kita bercakap kasar dengan orang. Kita kata, kenapa bercakap? Kita tanya balik, kenapa bercakap kasar ni? Alah, aku makan garam dulu daripada kamu, disebut. Dia boleh jawab demikian. Oh, sebab tu ke jadi cakap kasar, kita tanya. Kerana makan garam dahulu menjadi kasar mulut kita. Ramai mana orang lagi berusia lagi tak jaga mulut. Lagi berusia lagi bertengkar suami isteri. Bertengkar dalam hidup dia. Mengguriskan hati orang tu orang ni. Mulut dia menjadi kasar di saat demikian. Allahu Akbar. Buruknya akhlak. Buruknya akhlak dalam tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang ditulis dalam Facebook, dalam WhatsApp. Bila dia masuk dalam kubur, tengok tak ada amalan dia. Bila masuk dalam kubur tak ada amalan. Allah kata apa dia? Bila masuk saja dalam kubur ni, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Allah kata bila dia masuk dalam kubur tu, ulaika alladzina kafaru bi ayati, kerana mereka kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, fahabit wa liqa'i, tak percaya adanya kematian, fahabitat a'maluhum, hancur lebu amalan-amalan yang mereka kerjakan itu, fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Di akhirat nanti Allah tak ambil kira langsung amalan dia, campak begitu je dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang demikian. Yang ketiga, para hadirin sekalian, orang yang mati dalam keadaan yang mati dalam keadaan mengejut. Mati dalam keadaan mublisun. Disebut dalam Al-Quran Karim. Ada orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan yang dianya tercengang-cengang menghadap depan Allah. Siapa ni? Orang yang terang-terangan berani melakukan maksiat pada Allah. Ada orang Islam kita ni yang terang-terang buat maksiat, tak semayang terang-terang, tak tutup aurat terang-terang, tak tutup aurat. Berjalan tu lalu kawasan masjid, lalu depan orang alim, tak ada apa-apa pun. Lalu depan orang alim tu siap tunjuk lagi rambut dia, pusing. Buat macam rejoice ke apa dia dipanggil. Nak sebutnya pusing lagi rambut. Nak tunjuknya tak rasa takut, tak rasa gerun.
Buat maksiat ni terang-terangan. Minum arak ni terang-terangan. Tuang arak atau terang-terangan. Siap tanya lagi. Bila naik atas kapal terbang, minta maaf nak sebut. Bila naik atas kapal terbang, siap tanya lagi. Ustaz nak minum liquor tak? Dia tanya. Kita ni, kamu kenal aku kan Ustaz? Kamu ingat ke kamu? Boleh kamu ngejek begitu? Ustaz, berani dia. Kita kata, apa? Liquor-liquor ni tidak arak, kita sebut. Yelah, dia kata. Tapi naik kata kapal terbang ni tak apalah. Ada orang yang berani. Terang-terangan. Buat maksiat ni. Sampai kadang-kadang kita pelik dengan maksiat dia. Kamu tak ada apa-apa buat maksiat. Kamu tak semayang, tak ada apa-apa. Tak ada. Allah cerita dalam Quran. Ada kelompok ini atas dunia. Falamma nasu ma zukiru bih. Orang yang hidup dalam keadaan buat maksiat ni terang-terangan. Lupa peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami mula buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Allah mula buka. Kamu nak buat apa dia? Kamu tak solat, relax je. Tak ada pun azab yang kena pada kamu. Yang kata aku tak solat Jumaat pun tak ada apa-apa pun. Kan dalam hadis Rasulullah kata kena 3 kali tak solat Jumaat, Allah peteri hati. Tengok aku tak kena peteri pun, dia sebut demikian. Kan berani kan orang yang buat demikian. Aku tuang arak, tak ada apa-apa pun. Aku lawan perintah Allah, tak ada apa-apa pun. Aku caci maki je para alim ulama tersebut. Bukan alim ulama tu pun, dia kata tu ular dalam semak aja, dia sebut demikian. Boleh dia sebut tak ada apa-apa pun kena pada aku? Ya. Allah sebut memang. Allah biarkan. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga kamu rasa kemuncak seronok dengan maksiat yang kamu buat. Sukanya kamu buat maksiat tersebut. Akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa kamu dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu kamu menghadap depan Allah dalam keadaan tercengang-cengang kamu menghadap depan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi demikian tuan-tuan. Jadilah kita orang yang keempat dalam orang yang meninggal dunia untuk masuk ke alam barzakh ini. Siapa? Orang yang hidup dia innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang hidup dalam keadaan mulut dia sebut Tuhan kami ialah Allah. Mulut dia sebut Tuhan kami ialah Allah. Sentiasa sebut radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hidup dia bergantung, bergayut dengan Allah. Hidup dia, keyakinan dia, aku dalam hidup aku ni hanya dengan Islam je. Summa istaqamu, dia bertahan dengan Islam. Dia boleh teguh dengan agama. Bila dekat nak meninggal dunia, Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ni mula datang pada kita. Bila hijab mata mula dibuka, sakarat mula hampir pada diri kita, kita mula nampak kematian itu dah mula menghampiri pada jasad kita. Malaikat turun. Nampak malaikat yang jubah warna putih datang. Datang tu bau wangi, semerbak bau wangi. Bau wangi sebut datang menunjukkan tempat kita dalam syurga. Tunjuk dan dibagi salam. Assalamualaikum ya ibadah rahman. Selamat sejahtera daripada Allah pada kamu wahai hamba Allah yang bersifat ar-Rahman. Dah keluarlah kamu daripada ruh ini, daripada jasad ini dengan penuh ketenangan pada kamu. Bila sebut saja begitu, malaikat-malaikat berduyun-duyun masuk. Malaikat ni mula masuk saja, pergi kat mana? Pergi hujung kaki terlebih dahulu. Bila pergi hujung kaki, dia mula tarik, rentak. Tarik ni sakit ya, sakit. Kenapa sakit? Allah sedang kafarahkan segala kesilapan yang perjalanan hidup kita di atas dunia. Allah jadikan kesakitan yang amat sangat. Orang mukmin sabarlah saat itu. Kerana Allah jadikan ujian yang kena ni sampai dekat dengan kematian kamu. Kalaulah berbaki lagi dosa kamu, Allah kafarahkan saat kematian kamu tersebut. Allah jadikan kesakitan yang amat sangat. Saya baca dalam kitab, Imam Ghazali kata sakit Allah sajalah yang tahu. Sampai tak terkeluar mulut, tak keluar bahasa, tak ada bahasa. Bila tarik saja, mengisuk lidah ni masuk ke dalam. Kemudian putih mata kita, kosong, tak
tak ada tempat yang tak rasa sakit. Sakit seluruh tubuh badan. Rambut kita sakit, tubuh badan kita ni sakit. Sakit sampai tak boleh nak sebut lagi. Sehingga kan katanya Imam Ghazali, sakitnya saat tersebut bunyi desahan saja. Ha 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 ha. Sakit ni bunyi ha ha aja pada tubuh badan kan. Bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sakit macam mana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kamu dilibas di tengkuk kamu 100 kali libasan pedang di tengkuk kamu. Bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sakit macam mana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat badan kamu di pohon yang berduri yang tajam itu, direntak turun ke bawah. Sakit Allah saja yang tahu. Kenapa Allah sakitkan? Allah nak kafarahkan. Sabarlah, sabarlah di saat tersebut. Biarlah Allah sakitkan kita, nak kafarahkan dosa kita di dunia ini. Jangan Allah jadikan dalam kubur nanti, di alam barzah nanti, satu saat yang menggemparkan pada kita pula. Sampai peringkat bila sakit ni masuk saja, mereka akan kata apa dia? Allah takhafu. Mereka kata sikit je. Jangan takut, jangan takut. Mereka hiburkan kita. Mereka ni datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebut, wahai anakku, jangan bimbang. Kamu mati dalam agama, kamu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun sebut la ilaha illallah. Mulut kita ni sebut la ilaha illallah. Mulut orang mukmin ni la ilaha illallah. La ilaha illallah ni terulang. Ada seorang orang alim, orang yang pakar dalam ilmu hadis. Bila dia dekat nak meninggal dunia, dia ni orang mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar Al-Quran, mengajar hadis, pakar dia. Bila dekat nak meninggal dunia, anak-anak murid tengok guru dia ni sentiasa sebut ni tentang hadis-hadis ni. Kemudian anak-anak murid tanya, kita nak buat macam mana? Guru kita diam. Guru kita ni tak kata apa, diam. Nak buat macam mana ni? Anak-anak murid dia kata, jomlah kita pergi duduk dekat dengan dia, nak ajar sebersalah. Sebab dia guru yang alim, takkan dia tak tahu. Dia tak menghadap depan Allah. Anak murid ni datang dekat. Lalu anak murid dia sebut an, baca mula hadis. An, sebut saja an tersebut. Dia jawab oleh anak murid yang lain an. Sampai pada matan tu semua terdiam. Semua terdiam, diam je. Lalu lalu diulang balik an sebut man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Sepatutnya hadis tersebut demikian. Lalu guru anak murid sebut man qala, diam terus. Lalu guru ni sambung, guru yang sedang terbaring tu, la ilaha illallah. Lalu dia terdiam, guru ni terdiam. Anak murid sambung, dakhalal jannah, dah meninggal dunia dah guru tersebut. Guru tersebut, anak murid itu aja bila nak tak tahu nak buat macam mana dah. Guru ni dengar hadis tersebut sebut man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam keadaan demikian, kita pun kita harap kita ni boleh sebut. Tak mudah tuan-tuan. Dalam satu riwayat cerita, di kalangan 10,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia ini, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Dalam riwayat yang lain sebut, daripada 1,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Payah tuan-tuan. Tak mudah nak sebut la ilaha illallah ini, tak mudah. Kecuali kita mempunyai kekuatan yang tersendiri. Bila saat demikian, kita harap bila roh ni mula ditarik saja, tarik lagi sampai di pinggang kita, tarik sampai di halqum ini, lalu roh kita, mulut kita ni sebut Allah, Allah di hujung kalimah. Lalu dalam keadaan demikian, roh ni mula keluar sedikit demi sedikit daripada jasad kita. Barulah bermulanya saat kematian dalam kehidupan seseorang. Tadi suasana yang disebut dengan, yang dinamakan dengan sakarat. Kemudian keluar saja, roh ni naik menghadap depan Allah, dimasukkan dalam bekas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bawang semua semerbaknya bawang, kecuali 2 makhluk saja yang tak bang.
manusia dan juga jin. Yang lain semua tahu ahli syurga dah, ahli syurga dah. Naik saja roh ni langit yang pertama, penjaga langit yang pertama kata, roh siapa kat ini? Roh fulan bin fulan. Beruntunglah dia hidup dalam keadaan soleh dan meninggal dunia pun dalam keadaan soleh. Dijemput menghadap depan Allah, kemudian Allah turunkan balik. Roh kita ni berada di hujung kepala kita. Mula kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh nampak siapa yang datang buka butang baju kita. Dalam hadis Rasulullah cerita, bila orang buka butang baju kita ni, kita sebut terus. Kita sebut terus. Perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Perlahan-perlahan, jangan kasar sangat. Saya sakit lagi. Sebut, Rasulullah kata, bagaikan melecur seluruh tubuh badan di saat tersebut. Tak ada tempat yang tak kena. Badan kita ni sentuh sampai disunatkan guna kapas. Bila nak mandikan jenazah ni, wahai pemandi jenazah, saya nak ingatkan, jangan kasar bila mandikan jenazah. Lembut-lembut je. Rasulullah suruh jirus atas telapak tangan. Jirus atas telapak tangan ni genjis. Kerana sakit orang yang mati ni, sentuh saja dengan tangan kita pun sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Allahu Akbar, sakitnya saat tersebut. Nak gambarkan sakit lagi. Bila orang kapan jenazah kita, kita tanya, kamu kapan kenapa? Untuk ke mana? Nak buat apa dia? Kalau mukmin, dia kata cepat-cepatlah, aku tak sabar untuk menghadap depan Allah. Bawa jenazah kita ni, semayang kita boleh tengok berapa ramai orang yang salat jenazah kita. Kita boleh nampak semua. Sampai di kubur, masuk saja, turun saja dalam kubur, bermulalah di alam yang disebut dengan alam barzakh di saat tersebut. Barzakhun ila yaumi yub'asun. Mula turun saja, jadual pertama yang akan berlaku dalam hidup kita yang disebut dengan himpitan kubur yang berlaku pada seorang. Masuk je dalam kubur, turun je jenazah tu, turun tu lepom terus sudah. Waktu mana kena pada seorang ni, Rasulullah kata, tak ada di kalangan umat aku yang terlepas himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang boleh terlepas. Rasulullah kata, aku diperlihatkan Sa'ad bin Mu'az bila kena himpitan kubur, lepang sekali tersebut menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat yang dia amal ibadah dia sekejap je, tapi dia cukup berkualiti. Hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali Islam pada usia 33 tahun, wafat pada usia 37 tahun. Ada satu riwayat kata dia kenal Islam pada usia 30 tahun dan dia wafat pada usia 37 tahun. Sekejap je masa dia hidup. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Waktu mana dia meninggal dunia, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana Rasulullah kata, aku ditunjukkan kematian Sa'ad, suatu benda yang pelik berlaku di saat mana malaikat-malaikat turun mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az seramai 75,000 orang. Malaikat yang mengiringi Sa'ad bin Mu'az. Tapi turun dalam liang lahat, bila turun saja di alam barzakh, kena juga lepong sekali. Sekali je kena. Dalam sekali je tu pun cukup dah, yang menyebabkan menjadi getar sahabat-sahabat bila mendengar. Punca apa dia? Ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa yang Sa'ad bin Mu'az kena? Katanya keluarga Sa'ad, kami diberitahu oleh Rasulullah, puncanya Sa'ad bin Mu'az ini, dia kencing sambil berdiri sekali bila dia balik daripada permusafiran, yang menyebabkan itulah yang menyebabkan dia terkena himpitan kubur di dalam hidup dia. Cuba bilang kita berapa kali kita kencing sambil berdiri, tuan-tuan, dalam hidup kita. Ini gambaran yang kena ni, gambaran dalam. Kalau kita baca lagi dah hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada di kalangan umat aku orang perempuan yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad lah orang yang pertama terlepas daripada himpitan kubur. Tapi Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib, pun tak lepas. Kenapa Fatimah binti Asad? Fatimah binti Asad ini, Rasulullah kata, di antara orang yang paling banyak bersyukur pada Allah. Hidup dia ni tak reti nak mengeluh, hidup dalam keadaan tak pandai nak mengungkit. Tak ada benda yang dia nak rasa serba salah, tak ada. Bahkan hidup dia sentiasa bersyukur. Alhamdulillah ni di bibir, setiap benda yang berlaku, Alhamdulillah, Alhamdulillah, pun tak lepas juga.
Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi jenazah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang, Ruqayyah dan juga Zainab, dua-dua waktu mana Rasulullah letak saja jenazah tu berubah terus, merah muka Rasulullah. Rasulullah ambil tanah tu, Rasulullah genggam tanah, Rasulullah sebut minha khalaqnakum. Rasulullah tiup pada tanah itu. Bila Rasulullah tiup, Rasulullah letak di bawah pipi anak perempuan Rasulullah. Kemudian ambil lagi tanah, genggam lagi tanah, kemudian wa fiha nu'idukum, sebut lagi, letak di tengah-tengah, ambil lagi tanah, genggam lagi, letak di hujung kaki, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan balik. Bila dua-dua orang ni sahabat lihat keadaan wajah Rasulullah yang berubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lompat naik atas kubur tadi. Rasulullah berubah air muka, kemudian berubah balik menjadi jernih. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kami tengok dua kali dah yang berlaku pada kamu, dua-dua berubah wajah kamu dan kamu ambil tanah, kamu genggam, kenapa Rasulullah? Rasulullah kata, aku diperlihatkan anak perempuan aku yang kena himpitan kubur, katanya Rasulullah. Tak sampai hati aku seorang bapa melihat bagaimana anak perempuan kena himpitan kubur di saat tersebut. Himpitan kubur, parahan sekali. Lepas pada orang ke bumi saja, orang ambil saja, tutup saja liang lahat kita ni, kita nampak dah dua orang berdiri di hujung kaki kita, dua malaikat yang sedang berdiri di hujung kaki kita, warna hitam kebiru-biruan, berdiri di saat tersebut. Orang ke bumi, jenazah kita sampai pagar lutut je, sampai pagar lutut, bergerak, malaikat ni dah mula bergerak, datang saja berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, zakat, haji dan sebagainya, kecuali satu yang dia tak boleh halau, yang saya pegang sampai hari ni. Apa dia? Al-Quran yang kita baca sebelum mana subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kalian sewaktu mana kalian berada dalam kubur nanti. Bangun awal sikit, baca Quran, duduk menunggu saat subuh yang datang itu, baca Quran, ibu-ibu dan ayah-ayah. Cuba perhati di Mekah, Madinah, kita perhati di Masjid Aqsa dan sebagainya, di masjid-masjid orang-orang alim, sebelum subuh tu mereka akan duduk baca Quran terlebih dahulu. Orang-orang tua ni akan duduk dulu baca Quran. Tidur biar sikit di dunia ini, nak suruh kita tidur banyak di alam barzah nanti. Kalaupun kita perlu bangun awal, ibu-ibu dan ayah-ayah, saya nak ingatkan supaya bangun awal dalam hidup kita. Bangun, jangan, kalau kita dah usia 40 tahun ke atas ni, Allah dah bagi dah peluang pada kita, jangan tertinggal lagi untuk ambil kesempatan sebelum mana subuh untuk kita membaca Al-Quran Karim. Sebelum mana subuh pada diri kita. Bila tanya soalan, berbeza terus. Ulama-ulama kata, ada yang ditanya soalan sekali je, ma rabbuka, dia pun jawab Allahu Rabbi, lapang terus kubur, lapang je kubur terus. Ada orang ditanya soalan, ma rabbuka, dia pun jawab Allahu Rabbi. Ditanya lagi, man hadzal rajul, siapa lelaki ini dalam hidup kami? Dia pun jawab, hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah terus kubur dia menjadi lapang terus kubur, dan berubah menjadi warna hijau yang cantik, dan tumbuh rumput-rumput yang warna hijau, bauan raihan disebutnya. Kemudian dalam keadaan demikian, dia terus disandarkan di dinding kubur dia, yang menyebabkan melurut kain kapan ni melurut turun. Dia pun tengok, Allah, aku dah meninggal dunia dah ya Allah, perasaan dah mati dah aku ya Allah, aku dah berada di alam barzah dah ya Allah. Teringat balik yang kita hidup atas dunia dah. Mereka tanya, nak hidup balik? Tak nak dah ya Allah. Mereka tanya, nak hidup balik? Tak nak, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid bila tanya, nak hidup balik? Nak ya Allah. Tak rasa sakit mati. Tapi orang yang tidak orang yang mukmin yang biasa ni, bila tanya nak hidup balik, cukuplah mati itu menjadi satu iktibar terasa sampai hari kiamat. Sakitnya kematian ini, bila ditunjukkan pada dia malam pertama di alam barzah, hari pertama di alam barzah, Allah tunjukkan mentari yang tenggelam hari pertama. Lalu di waktu tersebut disebut oleh malaikat, aku tak semayang asar lagi. Malaikat disebut, asar tak semayang lagi, nak tenggelam dah matahari ni. Mereka jawab, la salata laka, tak ada dah solat untuk kamu, wala siyama laka, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah, walakin numu kal arusah, tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu saat ini. Lalu terbang roh kita
dalam burung yang warna hijau, kemudian berterbangan bersama dengan arwah-arwah, roh-roh yang lain, dan kita mula bagi tahu pada Allah, ya Allah, izinkan aku lihat balik, ya Allah, tubuh badan aku yang meninggal dunia tu, ya Allah. Malam pertama Allah izinkan, tengok balik, ni orang mukmin, saya cerita orang mukmin, mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kemudian dalam keadaan demikian, malam yang ketiga minta balik, datang, ya Allah, boleh tak nak datang nak tengok jasad, Allah benarkan, tengoklah kamu jasad kamu. Bila tengok saja keluar air bisa ni, mata dah tersembul keluar, air telinga pun dah mula nanah, air telinga pun dah keluar, perut dah mula kembung dah. Malam yang tiga nampak lebam-lebam tu badan dia pun geleng kepala. Allah, manusia sibuknya jaga badan, tak sibuk jaga amalan. Untunglah orang yang hidup dalam keadaan jaga yang namakan dengan amalan dalam hidup dibandingkan dengan jaga badan dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, saat itu akan datang pada kita tak berapa lama lagi dalam hidup seseorang. Buatlah persiapan, mudah-mudahan Allah jadikan persiapan dalam hidup kita ni yang kita tahu, yang kita akan pergi ke saat itu. Masa itu akan sampai pada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan bila kita menghadap saja di hadapan Allah, Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang memang dialu-alukan kehadiran, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Dan kita nampak gambaran ini, dan jadi kitanya, sampai kitanya, biar malaikat-malaikat kata alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah tunjuk tempat di dalam syurga tersebut, menyebabkan wajah ni berseri-seri sehingga berpeluh atas dahi ni, peluh atas dahi. Kenapa? Kerana nikmatnya nampak tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitalah demikian, dan Allah masukkan kita di kalangan saat yang terbaik itu. Doa pada Allah, saya nak pesan, jaga betul-betul. Di antara kita kena jaga, sebelum daripada kita sampai saat itu, zikir biar berterusan. Zikir pada kita, mulut kita dia biar banyak berzikir. Orang tanya, macam mana nak sampai saat begitu Ustaz? Saya sebut zikir, tuan-tuan. Zikir dia menjadi nyawa dalam kubur kita nanti. Nyawa dia, waktu mana kita dalam kandungan ibu, kita hidup dalam air, kita hidup atas dunia dengan oksigen. Bila kita masuk dalam kubur, dengan zikir. Zikir menjadi kekuatan pada diri kita. Zikir dia jangan lepas. Antara zikir yang jangan tinggal pada kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, banyakkan infak. Sedekah ni jangan jadi kedekut dalam hidup. Tambahkan sedekah biar jadi banyak. Lagi kita penghujung usia, lagi banyak kita bagi. Lagi penghujung usia, lagi banyak kita bagi. Kenapa? Kita dah tak perlu lagi dengan dunia. Lagi pun duit yang banyak ni tak ada manfaat dah untuk diri kita. Kerana penyakit-penyakit kita ni pun tak memandai dah untuk diri kita. Kita nak memiliki benda demikian. Rumah tangga kita pun tak ada apa dah dalam hidup kita. Jadi infak biar banyak. Yang keempat, tolong duduk dalam majlis ilmu. Lazimkan duduk majlis ilmu. Tuan-tuan tak akan rugi, tuan-tuan. Bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, suatu hari tuan-tuan meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia tersebut, kemudian majlis ilmu itu masih ada. Pahala tu sentiasa dapat pada kita. Pahala majlis ilmu ini sendiri. Kekal dan istiqamah dalam majlis ilmu. Tiap-tiap malam majlis ilmu yang ada tu kita hadir tiap-tiap malam waktu mana kita hidup dalam kubur nanti. Selagi mana majlis ilmu tu ada, selagi itulah kita dapat pahala. Tak percaya, cuba mati senang saja. Nak tahu kita dapat tak dapatnya. Nak sebutnya gambaran bagaimana jangan terlepas daripada duduk majlis ilmu. Yang kelima, biar banyakkan anak-anak yang soleh dalam hidup. Anak-anak kita ni biar ramai, biar dapatkan seramai mungkin anak-anak yang soleh. Cari anak-anak angkat, cari anak-anak yang disebut anak-anak saudara. Biar mereka ni akan mendoakan kita. Mereka ni bila mereka mendoakan kita akan rasa bahagia bila kita berada di alam barzah sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang hidup yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yang mendengar kata-kata yang baik dan kita buat benda-benda yang baik dalam hidup. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, saya nak sebut dua perkara, tuan-tuan. Yang pertamanya, di belakang sana ada buku yang saya tulis, Teman di Barzah. Buku ni maknanya apa yang meneman kita pada malam-malam, pada saat-saat kita berada di alam barzah. Ini buku ni
sebelum daripada ni saya telah karang buku Malam Tama di Alam Barzah. Malam Tama di Alam Barzah, dan saya sempat hadiahkan pada Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din seminggu sebelum beliau berlepas. Beliau baca buku tersebut. Saya ingat saya ziarah dia. Waktu mana dia tengok, dia kata, Ustaz, kalau boleh buku-buku macam ni Ustaz, cetak biar banyak, biar orang boleh baca banyak, ramai di kalangan kita. Dia sebut demikian. Orang kita ni ramai tak tahu benda-benda yang demikian. Jadi tuan-tuan bacalah buku-buku yang baik begini. Tuan-tuan ambil buku ni, sesuai sangat kita baca sebelum daripada kita tidur malam. Belum kita tidur malam ni, kita baca buku ni. Daripada kita baca WhatsApp, baik baca buku ni dipanggil. Orang kita kan dekat nak tidur baca WhatsApp, nak tidur baca WhatsApp. Baca WhatsApp, tengok macam-macam gaya sebelum nak tidur. Baik, mulai pada malam ni baca buku-buku begini. Buku ni ringkas je, sikit je. Jadi kita bawa manfaat pada diri kita demikian. Yang keduanya, saya baru seminggu juga keluar buku ni, Nota Ajal Seorang Mukmin. Nota Ajal Seorang Mukmin ni persiapan kita bagaimana untuk saat kematian kita. Macam mana kita berada di alam barzah. Yang ni keluaran Karang Kraf, yang ni keluaran daripada Galeri Ilmu yang keluarkan buku ni sendiri. Di samping tu para hadirin sekalian, kat luar sana tu, saya tuan-tuan tahu bahawa bawah saya ni ada sekolah tahfiz. Saya sedang bangunkan sekolah. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya suruh mereka menghafal Quran. Kita tangguh mereka belajar. Dan setiap bulan ni kos yang besar sekarang ni, lebih-lebih lagi lah dengan kenaikan harga barang dan sebagainya ni, saya menanggung besar sikit. Rasalah sikit bebanan itu. Sebulan-sebulan macam di selatan Thailand, saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka belajar tersebut. Anak-anak di selatan Thailand, di Malaysia ni, kos keseluruhan makan minum mereka tersebut hampir dekat dengan 80,000, 90,000 sebulan untuk menanggung pelajaran ini sendiri. Walaupun mana sekalipun, kalau sayanya macam mana saya nak buat pada pelajar-pelajar ni, anak-anak ni, saya suruh mereka bela lebah di selatan Thailand. Bila saya bela lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut, bila hasil madu, mereka letak depan mereka, mereka sujud, mereka berdoa, bangun malam-malam mereka berdoa pada Allah. Bila berdoa pada Allah, mereka hantar ke Shah Alam, tempat saya tersebut. Saya dapat kebenaran, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Kemudian saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minumlah air madu. Minum air madu. Minum madu tu, air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang minum air madu tu keluar kaca-kaca, keluar benang-benang kotor dan sebagainya. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kes yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu, turun, keluar batu karang ni sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum dia. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Madu tersebut ibu-ibu ambil, kacau dengan air suam, simpan dalam peti ais, kemudian dah letak dalam peti ais tersebut, kemudian dah sejuk je, hidangkan pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba buat amalan demikian. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Tuan-tuan, di belakang buku ni, ada pamphlet sebenarnya. Ada pamphlet yang disebut dengan, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan pamphlet sekolah saya. Kalau tuan-tuan rasa nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni, elok sangatlah kita pergi ke bank tersebut, kemudian bank in-kan saja. Berdiri depan bank tu, semayang sunat istikharah dulu, senang kata. Nak derma ke tak derma, nak infak ke tak infak, pada diri kita jadi demikian. Ni mudah-mudahan jadi demikian. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, besok saya nak jemput tuan-tuan hadir semua sekali di Padang Merbuk, insya-Allah. Besok saya nak jemput tuan-tuan, tak kira daripada siapa saja, kita semua hadir di Padang Merbuk, bermula daripada pukul 3 petang sampailah pukul 11 malam. Kalau nak datang sekejap pun tak apa, tapi hadir je, nak suruh hadir je. Inilah kali yang kedua lepas pada peristiwa Natrah. Yang Natrah dahulu, bila Natrah cuba dimurtadkan itu, lalu umat Islam bangkit seluruh dunia, seluruh Malaysia ini, dan berkumpul untuk mempertahankan Natrah. Ini kali kedua. Kalau berlaku juga
di mana kita nak supaya nak tunjukkan keizzahan Islam, kemuliaan Islam, nak bagi isyarat kepada ahli-ahli parlimen jangan main-main terhadap orang undang-undang Islam ini sendiri. Nak bagi tahu pada mereka, kita nak perkasakan mahkamah syariah saja, tak terlibat pun dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, kamu jangan buat sesuatu pada kami orang Islam. Di Indonesia, bila Ahok hina orang Islam di Indonesia, bangkit seluruh orang Indonesia berkumpul di Jakarta, sampai lebih kurang 7 juta orang yang berkumpul, yang datang jauh, datang sejauh lebih kurang 400 km, katanya Syekh Habib Al-Razik di cerita, yang datang berjalan kaki 400 km. 400 km tuan-tuan bangi dengan padang merbuk ni tak sampai 400 km. Kalau tak datang juga tak tahulah nak sebut apa dia. Nak sebutnya, kitanya tolong kita bakat datang, hadir, tunjukkan sokongan dan keinzahan. Di Malaysia ni Ahok bukan seorang, banyak Ahok di Malaysia ni. Ahok ni ramai sangat, dan kita nak bagi tahu pada Ahok dan bakal-bakal Ahok senang kita ni, nak sebut pada mereka, kita ni ada keinzahan dan kemuliaan. Bahawa sekarang ni kita tengok mahkamah syariah ni rendah sangat, rendah daripada mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat pun jauh lebih tinggi. Saya sebut dalam perbincangan sebelum daripada ni, akta hidupan liar ni, kalau tuan-tuan ada tenggiling kat rumah tuan-tuan, tuan-tuan ditangkap kerana membela tenggiling ini, tuan-tuan dia akan didenda sebanyak RM50,000. RM50,000. Orang yang berzina, orang yang minum arak, kena denda tak sampai RM3,000. RM3,000 je. 6 kali sebatan, 6 tahun penjara. Tu je yang ada. Dah 35 tahun dah kita tak gubalkan yang ni. Jadi oleh demikian kita harap supaya ini satu tanda isyarat tanpa batasan politik. Yang penting siapa yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jom kita bersama. Jom kita berada di dataran padang merbuk bagi setiap di kalangan kita, supaya kita tunjuk kemuliaan di kalangan kita ini. Kita datang, kita tak payah bawa bendera parti-parti masing-masing. Bawa yang disebut dengan kalimah la ilaha illallah saja di kalangan kita. Yang ada, yang rasa diri dia ni orang Islam, jom kita tunjukkan keindahan kita. Dan saya dengar sampai peringkat kerajaan negeri Kelantan bagi cuti semata-mata pada rakyat di negeri Kelantan untuk datang. Kita ni kalaupun tak cuti, memang kita dah cuti dah besok pun. Oleh demikian kita datang untuk kita duduk sekejap, kita berdoa pada Allah, kita mendengar kalimah-kalimah yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan memberi satu isyarat pada orang-orang yang tak mengerti tentang Islam dan orang yang cuba untuk merosakkan Islam ini dengan cara demikian nanti insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, sebelum kami dipindahkan ke alam barzah itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Berkatilah setiap usaha yang kami kerjakan ini ya Allah. Bagilah kekuatan dalam hidup kami ya Allah, dalam kami mentaati perintah kamu ya Allah. Kurniakanlah peluang untuk kami ya Allah, untuk kami betulkan jalan hidup kami ini ya Allah, agar kami disenangi dan diredai di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui ya Allah, dalam kehidupan kami ini ya Allah, terlalu banyaknya ujian-ujian yang hampir-hampir saja kami tersungkur dengan ujian itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar dikuatkan jiwa kami ya Allah, dikukuhkan kekuatan sesama kami ini ya Allah, diikatkan ikatan ukhuwah sesama kami ini ya Allah dengan ikatan yang kukuh ya Allah. Jauhkanlah permusuhan sesama kami ini ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang mentaati perintah kamu ya Allah. Ya Allah, di malam saat kami berkumpul di rumah kamu ini ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang menadah tangan mereka ya Allah,
dalam keadaan mereka sedang diuji dengan ujian kesakitan dalam hidupnya ya Allah. Jadikanlah penyebab daripada doa yang kami tadahkan ini ya Allah, di antara sebab yang menyebabkan sembuhnya penyakit yang diderita itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang diuji ujian kekeluargaan dalam hidup mereka ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa yang sedang menadah tangan ini ya Allah, damaikanlah rumah tangga mereka itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang sedang dirundung perasaan kesedihan dalam kehidupannya ya Allah, diuji dengan tiadanya pasangan hidup ya Allah, diuji dengan tiadanya anak-anak yang hidup dalam kekeluargaannya ya Allah. Kami pohon pada kamu di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, kurniakanlah pasangan hidup yang baik bagi mereka yang belum mendapat jodoh itu ya Allah. Kurniakanlah anak-anak yang saleh bagi mereka yang menunggu saat kelahiran anak itu ya Allah. Dengan tadahan doa yang kami tadahkan pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana kami menadah tangan ini, ada di kalangan kami sedang menderita, menanggung hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu kurniakanlah penyelesaian hidupnya ya Allah, untuk diselesaikan segala hutang piutang yang sedang ditanggung itu ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui setiap hati-hati di kalangan kami ini ya Allah. Tunjukkanlah hati kami ke jalan yang lurus ya Allah. Bentukkanlah hidup kami dalam hidup yang baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat penghujung kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tu badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami dalam kuburan nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburan kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami di Illiyin ya Allah. Kami merindui saat-saat kami bersama dengannya ya Allah. Malam-malam sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami besar di atas dukungannya ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami memeluk tubuh badan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Rindu saat usapan tangannya di atas kepala kami sewaktu mana kami tidur dahulu ya Allah. Ya Allah, rindu kami kepada arwah ayah kami ya Allah. Sayangnya saat kerinduan itu tiada lagi dalam hidup kami ini bersamanya ya Allah. Arwah ayah kami terbaring kaku di kuburan sana ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Izinkan kami bertemu kembali dengan mereka di Illiyin ya Allah. Ampunkanlah kesilapan dosa arwah ayah kami itu ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami berada dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badannya ya Allah, seraya kami meletakkan kepala kami di atas ribaannya ya Allah, sambil melihat wajah kamu dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, seketika dahulu kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah.
Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah membiarkan ibu kami hidup keseorangan, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ibu kami menadah tangan berdoa untuk kebahagiaan hidup kami, ya Allah. Di saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah, ibu kami kelam kabut untuk menyiapkan persiapan perkahwinan kami, ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan kejayaan, ya Allah, ibu kami tersenyum indah, menyembunyikan rasa sakit yang dideritai di tubuh badannya, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, anak-anak kami menengking kata-kata kami pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan hilangnya rahmat kamu daripada kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mohon untuk mengadu pada kamu, ya Allah, kecuali kamulah, ya Allah, yang memberi kekuatan dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah pertemuan kami pada esok hari di padang merbuk nanti, ya Allah. Jadikanlah pertemuan itu pertemuan yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Jadikan di kalangan kami tiadanya unsur-unsur yang merosakkan perhimpunan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diberilah peluang untuk kami menunjukkan Islam yang indah di bumi Malaysia ini, ya Allah. Berilah peluang untuk ditakbir agama ini, mentadbir bumi ini, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang untuk kami melihat saat-saat kejayaan Islam di muka bumi ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, dianugerahkan kekuatan pada pemimpin-pemimpin kami dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu biarkan pemimpin kami menyesatkan hidup kami pula, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak maklumkan tentang mengenai kita sedang menyampaikan sumbangan-sumbangan pada mereka yang terkesan dengan PKP ini. Kalau tuan-tuan ada sumbangan-sumbangan, tuan-tuan bolehlah sampaikan di tabung tabung yang telah kita umumkan di skrin tersebut. Tuan-tuan tengok dalam akaun Matan Center. Tuan-tuan boleh terus kepada matancenter.com. Tuan-tuan akan dapati di sana ada maklumat-maklumat yang telah kita sampaikan, termasuk di tempat-tempat yang kita maklumkan ini. Terima kasih sekali lagi pada sahabat yang di TikTok, sahabat yang di Instagram, sahabat yang di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم
وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة